Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera Asia, salam muhibah, salam hari Jumaat yang penuh barakah hari ini. Semoga segala apa sahaja perancangan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Dan saya seperti biasa Wan Ali Wan Kasim dan juga bersama dengan Ghazali Zawawi hari ini. Sega Ghazali berwarna biru. Alhamdulillah ni. Pakai kurta hari ni Ya, pakai Bangun kurta. tidur pukul berapa? Itu yang saya tanya. Terlajak ke tidak hari ni? Tidak terlajak. Mungkin apa kata orang, mood dia lain sikit. Kan Jumaat ni dan nak sampai ke hujung minggu tu, dan pastinya kalau kita lihat hari ini Walid, semakin banyak kelonggaran sudah dibuka untuk kita balik kepada kehidupan biasa seperti sebelum pandemik. Tapi ingat, kita bukan balik kepada zaman sebelum pandemik, tetapi kita memasuki zaman endemik. Jadi semakin banyak sebenarnya kelonggaran dibuka, semakin besar tanggungjawab kita untuk jaga keselamatan dan kesihatan diri serta keluarga. Apa khabar adik-adik kakak di rumah? Kami sentiasa harap dan doakan semuanya dalam keadaan yang sihat dan baik-baik sahaja. Dan pastikan anda tidak berganjak daripada kaca TV di TVS saluran 122 Astro dan MyTV, juga di Facebook juga kita bersiaran juga langsung. di Facebook TVS dan Di juga FB Live. Sejahtera Asia seperti biasa. Lontarkan komen anda ataupun apa saja ucapan anda. InsyaAllah kalau ada masa saya boleh bacakan. Saya dan Gas akan bacakan. Dan hari ini Jumaat 24 September 2021 bersamaan dengan 17 Safar 1443 Hijriah. Mungkin hari ini ada sesuatu yang baru ingin diketengahkan kita ataupun apa topik yang hangat-hangat. Yang apa kata panas-panas ya. Yang Pagi selalu, Jumaat ini kita akan bawakan satu topik yang saya kira sangat penting untuk diketahui oleh segenap lapisan masyarakat, ibu bapa, guru-guru, remaja, anak-anak dan sebagainya. Kerana hari ini kita akan berbicara mengenai usaha banteras dadah, komitmen semua, dan pastinya kita perkenalkan sahaja terus tetamu kita pada hari ini kepada anda, iaitu pengarah agensi Anti Dadah Kebangsaan Sarawak, iaitu Tuan Iskandar bin Turki. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan. Waalaikumsalam. apa khabar Tuan? Sihat Tuan? Apa khabar semua? Sehat, Saudara Alif dan Gas. Saya sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. So kira tu berada di Kuala Lumpur? Oh, tidak. Saya berada di Bumi Kenyalang. Di Bumi Di Pejabat Kenyalang. Edukasi Sarawak. Di Bumi Kenyalang di sini Tuan Iskandar, di Kuching bahagian ni boleh kita kongsikan. Mesti penonton mau tahu juga barangkali. Kita berada di Kuching lah, di bahagian Kuching. Dan bangunan kita punya kedudukan bangunan di Jalan Haji Taha lah. Berdekatan dengan Masjid Mamun. Okey, faham. Dekat aja lah. Dekat aja. Masih jauh dari kita situ. Baik, topik kita hari ini adalah usaha banteras dadah. Ia adalah komitmen semua, dan kita tahu selain pandemik COVID-19, negara kita diancam dengan pelbagai permasalahan sosial lah. Antaranya penyalahgunaan dadah. Pelbagai inisiatif sebenarnya telah dilakukan sejak dadah diisytiharkan sebagai musuh nombor 1 negara pada 19 Februari 1983. Dan untuk pengetahuan penonton, AADK telah mengadakan pelbagai program sebenarnya Wan Alif untuk peringkat umur yang berbeza. Antaranya kalau boleh saya kongsikan, kita ada program Pintar, program Shield, program Tomorrow Leaders, program Tekad dan sebagainya. Tapi dari Tuan punya badan sendiri, kalau boleh dikongsikan dengan lebih lanjut, apa lagi antara program yang diadakan dan orang kata bagaimanakah penerimaan yang diterima setakat ini, Tuan Iskandar? Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Terima kasih kepada sahabat saya, Saudara Wan Alif dan Saudara Ghazali. Alhamdulillah lah, pihak EDK di negeri Sarawak ini kita amat committed lah dan dapat full support dan sokongan daripada masyarakat yang berada di Bumi Kenyalang ini. Selain pada program-program yang telah dinyatakan tadi, kita juga ada community empowerment, yang mana segala pendekatan kita akan bersama dengan masyarakat, ketua masyarakat dari pelbagai kaum di Bumi Kenyalang ini untuk terlibat secara orang cakap secara holistik lah dalam membantu usaha-usaha pencegahan, penguasaan dan rawatan dan pemulihan berdasarkan core business oleh pihak ADK. Di sini kita melihat daripada baru-baru ini saya pergi ke daerah Dalat, kita bersama program bersama Kerajaan Negeri Sarawak, kita mendapati masyarakat amat teruja lah untuk bersama-sama dengan pihak ADK, dengan agensi yang berkaitan di dalam memastikan kuasaan mereka bebas daripada permasalahan dadah. Dan satu yang cantiknya untuk makluman Saudara Alif dan Saudara Ghazali bahawa walaupun dalam suasana pandemik ini, kita ada buat program secara maya dengan pelajar-pelajar sekolah. Contohnya dalam program Shield, kita tengok adik-adik di rumah tu terlampau excited lah untuk mendapat maklumat,
berkenaan dengan berkaitan dengan usaha-usaha kita mencegah dalam daripada gejala terjebak dalam perdagangan dadah, dan mereka memberi satu feedback yang baiklah dan positif. Dan kita ucapkan ribuan terima kasihlah kepada pihak Jabatan Pendidikan yang merupakan rakan strategi kita lah di dalam memastikan institusi pendidikan bebas daripada permasalahan dadah. Dan dari segi tempat kerja bebas dadah di tingkat itu, sebenarnya pihak EDK Sarawak telah dilantik sebagai penerusi lah untuk tempat kerja bebas dadah bagi negeri Sarawak. Dan di sini alhamdulillah kita akan bekerjasama memastikan tempat kerja terutamanya khasnya di Jabatan Kerjaan Negeri dan GLC, kita akan mewujudkan satu jawatanasar teknikal lah supaya ada jawatanasar di jabatan masing-masing yang akan bersama-sama kita memastikan program tekad, memastikan tempat kerja itu bebas daripada permasalahan dadah dan memastikan supaya penyampaian kerjaan tak terganggu, produktiviti di GLC tak terganggu. Ini yang hasrat kita semua dan hasrat pihak kerajaan lah, termasuk kerajaan negeri. Jadi ini saya melihat bahawa masyarakat sekarang amat dahaga maklumat tentang cara-cara untuk membantu kerajaan bagi memastikan tempat mereka bebas dari permasalahan dadah. Dan alhamdulillah ADK negeri ADK Malaysia yang mana kita dah ada satu saluran dipanggil ADK TV. Ya, betul. ADK TV ini dalam YouTube ya. Oh, dalam YouTube ya Tuan Iskandar. Penonton boleh tengok di situ. Ada cerita, ada segmen seperti Hai ADK, Semesta ADK, Selami Jiwa, berbagai-bagai segmen yang boleh memberi maklumat-maklumat terkini dan berguna kepada masyarakat. Ya, betul. Dan Tuan Iskandar nampak di sini ADK berperanan penting dalam memastikan penyampaian maklumat tentang permasalahan dadah ini sama ada melalui bersekemuka, dan dalam era pandemik dan juga era yang akan datang ni endemik, digital platform yang paling penting untuk secara kita maya, menyampaikan maklumat walaupun mungkin perbatasannya dari sudut lokaliti dan juga berkumpulan ataupun masih dalam SOP yang ketat. Tidak jadi alasan ADK terus menyampaikan maklumat. YouTube tadi? ADK TV kan? ADK TV. Wow, menarik lah. Dan Senang. saya rasa ia patut dicontohi oleh agensi-agensi lain. Dan Tuan Iskandar, pada tahun 30 Disember 2004, iaitu kerajaan telah meluluskan Akta AADK 2004 dan juga meluluskan penubuhan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK yang diberi mandat dan fungsi utama dalam aspek-aspek pencegahan, pengesahan, penangkapan, penguatkuasaan, penyiasatan dan pendakwaan ke atas pesalah-pesalah yang melibatkan kesalahan-kesalahan dadah serta perawatan dan pemulihan penagih dadah. Jadi pada pendapat Tuan Iskandar, walaupun banyak agensi berasingan telah diwujudkan semenjak penguatkuasaan Undang-Undang Akta Dadah Berbahaya pada tahun 1952 ini, kenapa pada abad ke-21 ini masih ada lagi isu sosial utama yang membelenggu masyarakat Malaysia pada masa sekarang, Tuan Iskandar? Jadi berkaitan dengan kuasa perundangan telah ditetapkan bahawa yang mana pihak ADK akan menguasa beberapa undang-undang lah. Akta ADK 2004 di bawah Akta 638 memang beri kuasa pihak ADK untuk dari segi pencegahan, penguasaan dan juga rawatan dan pemulihan. Di sini untuk makluman pihak kerajaan dah mengenal pasti bahawa undang-undang ini memang bersesuaian dalam menangani isu-isu permasalahan dadah di negara kita. Di sini dari pihak ADK di bawah Seksyen 6, kita menguatkuasakan salah satu undang-undang itu dipanggil Akta Penegahan Rawatan Pemulihan 1983, yang mana pihak ADK menahan individu untuk dirawat. Di sini kena maklum dengan masyarakat kat luar sana, bukan kita nak hukum, tapi kita nak merawat mereka-mereka yang terjebak dalam kesalahan dadah. Memang ini satu cabaran lah dalam seperti yang dinyatakan oleh saudara Alif tadi. Memang cabaran yang mana selagi adanya supply dan demand, maka akan berlakulah permasalahan dadah di negara kita. Walau bagaimanapun, pihak kerajaan memang ada agensi-agensi yang akan menguatkuasa berdasarkan cuba menyekatkan pembekalan dan dalam sama-sama pihak ADK menyekatkan permintaan. Di sinilah peranan ADK seperti ditetapkan dalam undang-undang. Dari segi pencegahan, kita mendidik masyarakat supaya benci dadah. Jangan ambil dadah. Benci dadah, dan ingat dadah itu adalah musuh nombor satu negara. Betul. Dan seperti yang Tuan Iskandar katakan tadi,
Saya sangat tertarik sebenarnya Tuan Iskandar apabila Tuan Iskandar nyatakan bahawa kita bukan nak menghukum, Ya, betul. tapi kita nak merawat mereka. Kita nak kenal pasti apa sebenarnya punca kepada penyalahgunaan dadah ini. Sebab semasa pandemik COVID-19 ini, kalau boleh kita kongsikan kepada anda Wan Alif, operasi Total Enforcement 2, aktiviti penyalahgunaan dadah menurut operasi tersebut telah dikesan meningkatlah semasa tempoh pandemik COVID-19. Sebab itu kata Tuan Iskandar tadi, kita nak merawat mereka bukan nak menghukum. Jadi punca tu perlu kita kenal pasti supaya apabila kita dah kenal punca dia, insya-Allah kita dapat bendung masalah dadah di Malaysia. Tapi jangan ke mana-mana, perinciannya selepas ini Sejahtera Asia. Kembali lagi dalam Sejahtera Asia. Kami nak ingatkan kepada anda juga boleh tonton kami secara langsung melalui media sosial di FB Live menyerusi Facebook TVS dan Facebook Sejahtera Asia. Dan kalau boleh kita bacakanlah antara komen yang telah dihantar daripada Faitullah, katanya, selamat pagi, betul, belia benci dadah. Ya. Dan pastinya topik kita pada pagi ini adalah mengenai bagaimana kita nak membanteras masalah penyalahgunaan dadah ini, terutamanya dalam kalangan belia. Kerana Wak Alif, kalau bagi saya lah, untuk kita membanteras isu musuh nombor satu negara ini, ianya tak bergantung kepada satu pihak sahajalah. Baik daripada keluarga, institusi pendidikan, agensi korporat, badan bukan kerajaan dan sebagainya, semua perlu untuk menggembleng tenaga supaya isu ini dapat dibanteras. Dan pastinya kita masih lagi bersama dengan Tuan Iskandar. Jadi Tuan Iskandar, pada pendapat Tuan Iskandar lah, mengapa begitu penting kerjasama antara semua pihak ini dan bagaimana mekanisme kerjasama ini perlu dilaksanakan sebenarnya untuk kita mengurangkan masalah penyalahgunaan dadah dalam kalangan belia, terutamanya masa pandemik COVID-19. Okey, terima kasih Saudara Ghazali. Di sini sebenarnya dalam pendekatan kita, contohnya dalam rawatan dan pemulihan, dia adalah pendekatan secara integrated. Iaitu yang mana evidence based, yang mana pihak EDK bukan setakat memberi psikososial, malah kita dibantu juga oleh pihak KKM yang mana dari segi untuk menangani isu kesihatan dan mental. Dan di sini juga kita perlu sokongan daripada semua pihak yang terlibat bagi membantu klien kami yang dalam proses untuk mendapatkan pemulihan ini. Perlu ada sokongan untuk kurangkan stigma lah selama masyarakat yang menyumbangkan kegagalan dalam kepulihan mereka, iaitu tanggapan negatif ke atas beliau dan keluarga beliau. Jadi di sini kita empower melalui community empowerment. Kita nak semua masyarakat di sekeliling dengan dia tu membantu kepulihan dia, membantu keperluan keluarga dia. Di sinilah keunikan dalam rawatan di ADK dan rakan-rakan strategik yang mana sekiranya sekiranya isteri dia mengalami masalah dari segi contohnya lah ada keperluan untuk hemodialisis, jadi kita akan refer case kepada pihak kebajikan ataupun macam di Sarawak ni Baitul Mal. Inilah benda-benda yang kita pastikan supaya tidak meresahkan klien kita dalam proses kepulihan ini. Dia akan terganggu dari segi tekanan menyebabkan boleh terjebak balik. Jika masyarakat menyokong dia, agensi kerajaan menyokong dia punya kepulihan dengan support yang ini, insya-Allah dia akan berjaya kekalkan kepulihan dia. Di sini pentingnya lah mengapa kita bekerja sebagai satu pasukan, memastikan klien kita kekal pulih, keluarga dia dijaga dalam masa sama. Dengan ada pendekatan holistik ini, maka keharmonian dan kesejahteraan yang boleh diwujud dalam masyarakat, kerana dia tak terjebak dalam dadah, dia tu tak terjebak dalam jenayah yang berkaitan dadah yang menyebabkan keselamatan masyarakat kan orang cakap terganggu. Di sini kecantikannya lah yang mana kerja sebagai satu pasukan. Alhamdulillah, integrasi dan holistik. Lepas tu kita kena kerja dalam satu pasukan, kan Tuan Iskandar. Tapi saya nak bawakan satu situasi yang berbeza jugalah bagi penonton untuk kita sama-sama cakna, yang mana sekarang ini proses pengedaran dan penjualan dadah itu sendiri kata orang it's another level dengan kecanggihan teknologi dan sebagainya. Oleh itu, Tuan Iskandar, bagaimana sebenarnya peranan ibu bapa sebenarnya, pentingnya mereka untuk memantau aktiviti anak mereka di atas talian ini? Sebab kalau boleh saya bawakan kepada anda, ada juga aktiviti penjualan dadah ni Wan Alif menggunakan secara atas talian di media sosial, menggunakan e-hailing dan sebagainya. Kepentingan peranan ibu bapa dalam memantau aktiviti anak-anak mereka, Tuan Iskandar. Okey, di sini yang kita naklah ibu bapa kena sensitif. Sebenarnya ibu bapa lah berada setiap masa bersama anak-anak. Sebenarnya apabila terjebak dalam permasalahan dadah ini, sebenarnya ibu bapa dah tahu dah. Maksudnya berubahnya tingkah laku anak-anak kat rumah tu. Yang ini kena pantau.
Contohnya dia tak tidur lama 2-3 malam macam tu, mungkin ada elemen-elemen penyalahgunaan dadah. Dan satu lagi, periksalah bilik-bilik tu. Ada tak peralatan-peralatan untuk mengambil dadah. Benda-benda ni mudah dikesan oleh ibu bapa, dan sekiranya menggunakan jarum ke apakah, kan ada tanda-tanda dekat badan-badan, contoh dekat lengan ke semua tu. Ini benda-benda yang boleh kita lihat secara kasarlah. Tapi dari segi dari segi behavior dia tu memang boleh dikesan lah. Ibu bapa boleh kesan. Di sinilah peranan ibu bapa yang mana perlu sensitif, dan jika mengesaki sesuatu perubahan tingkah laku daripada anak-anak, datang segera pada pihak EDK. Kita akan bantu untuk buat urin secara percuma. Dan dalam masa sama, kita boleh membuat intervensi untuk anak-anak mereka. InsyaAllah kita ada pengalaman, ada kepakaran, kita akan bantu keluarga tu. Yang penting jangan tunggu anak itu kronik, baru nak jumpa EDK. Ataupun agensi-agensi lain. Itu dah hampir orang cakap agak sukar untuk kita dapatkan kepulihan dia, sebab dia akan mengambil masa. Kalau peringkat awal, insyaAllah kita akan boleh laku yang terbaik untuk anak dia. Itu betul, Tuan Iskandar. Seperti yang kita sudah maklum, gejala ataupun penyalahgunaan dadah ini sememangnya menjadi satu masalah ataupun musuh nombor satu negara, seperti yang Gas selalu katakan tadi. Tetapi bagi membenteras ini, kita bukan sahaja hanya memerlukan agensi-agensi saja, bahkan ianya harus dipikul oleh seluruh rakyat Malaysia agar dadah ini dapat kita hapuskan pada masa yang akan datang. Jadi Tuan Iskandar, trend dan senario iaitu penagihan dadah pada masa ini semakin kompleks dan juga mencabar. Nyasik sama macam nak dulu-dulu, Gas. Jadi kini tu perkongsian dan perbincangan yang harus holistik harus kita teruskan atau harus kita ketengahkan. Jadi Tuan Iskandar, apakah cara-cara yang kreatif ataupun cara-cara yang mungkin lain daripada lain diketengahkan oleh EDK untuk memastikan usaha membenteras dadah ini dapat diteruskan, lebih-lebih zaman pandemik. Betul. Saya faham maksud Wan Alif, Tuan Iskandar, yang mana sekarang ini di Alah Baru, mereka yang pengedar dadah ini juga menggunakan cara yang baru. Betul, jadi kita sebagai pihak yang membanteras ini, apa cara baru kita untuk membanteras pula kegiatan mereka, Tuan Iskandar? Okey, peringkat pertama iaitu kami menggunakan pendekatan kreatif lah dari segi menyalurkan maklumat itu daripada program pencegahan. Dan saya rasa ada engagement. Maksudnya engagement dengan kumpulan SASA dan mengenal pasti kawasan-kawasan yang berisiko, dan kita akan tambahkan, orang cakap dengan orang sakit dia tambahkan dos lah, pengisian ilmu-ilmu. Jadi bersesuaian dengan peringkat umur. Itu salah satu pendekatan. Kedua, kita memperkasakan masyarakat supaya jagalah kawasan mereka daripada kemasukan barang-barang terlarang. Di sini kalau kita lihat bahawa sekarang tak macam dulu lah. Dulu orang ambil berat, ambil peduli berkaitan persekitaran. Pemikiran ini kena berubah lah. Sebab zaman sekarang kita kena ambil peduli, ambil tahu dan membantu. Ini yang kita cuba terapkan melalui community empowerment program EDK. Dan dalam masa yang sama sebenarnya, tuan-tuan, pihak EDK, kalau di Sarawak lah, kita ada one stop committee menangani isu dadah dan substance. Yang mana platform yang bergabung semua agensi kerajaan, semua ketua-ketua masyarakat bergabung bawah tu, yang mana bersepadu dalam menangani isu dadah di negeri Sarawak ini. Di sini saya berdasar pengalaman, kita pergi ke satu program tu bersama Biro MITS Kawasan Pengulu. Ketua masyarakat terlampau, orang cakap, excited dan committed teruja untuk membantu kita dan memastikan kawasan dia bebas daripada dadah. Mereka menyalurkan maklumat di mana berlaku pengedaran, bagaimana anak-anak ahli-ahli masyarakat dalam tu ada terlibat dalam dadah, dan di sinilah kita dapat first hand information. Pihak polis dapat, pihak KKM pun membantu, dan pihak EDK pun terlibat sama, dan kita bersyukurlah yang mana pihak-pihak Kerajaan Negeri Sarawak dan menteri-menterinya bersama-sama dengan kita dalam memastikan kawasan masing-masing bebas daripada permasalahan dadah. Alhamdulillah lah Tuan Iskandar bagi kita. Ini hasrat kita lah. Betul. Ini hasrat kita. Inilah community empowerment kan, betul, yang kita katakan. Semangat sekali Tuan Iskandar berbicara mengenai topik ini pada pagi ini, dan itu yang kita nak, sebab ingat usaha untuk membanteras musuh nombor satu negara ini bukan bergantung kepada satu pihak saja tahu. Ia adalah semua pihak sebenarnya, di peringkat umur, di peringkat agensi kerajaan maupun bukan kerajaan, untuk kita membanteras isu penyalahgunaan dadah. Tuan Iskandar,
Mungkin ada sebenarnya penagih-penagih dadah di luar sana yang tertanya-tanya. Mereka takut nak mendekati AADK kerana mereka takut sekiranya mereka diuji dengan saringan air kencing dan sebagainya, rekod mereka disimpan dan itu menjejaskan masa hadapan mereka. Mungkin stigma ini boleh diperbetulkan secara ringkas, Tuan Iskandar. Pihak ADK berkonsepkan menerapkan konsep sukarela. Datang ke pejabat ADK berdekatan, dapatkan bantuan untuk rawatan. Di sini, pihak ADK mengalu-alukan, bukan melalui perundangan saja untuk dapat rawatan di ADK, tapi boleh secara sukarela tampil. Kita minta ahli keluarga, individu datang ke pihak ADK, kita bantu untuk dia dapatkan rawatan pemulihan dan kekalkan kepulihan. Ini yang sebenarnya yang matlamat utama pihak ADK lah. Kalau boleh kita nak sukarela. Dan kita nampak sekarang berdasarkan agresifnya pemakluman apa khidmatan yang telah dibuat oleh ADK, kat mana ADK boleh bantu, kita nampak ramai keluarga-keluarga hadir mengadu, ada anak mereka terjebak dalam penyakit dadah, ada anak buah mereka terjebak dalam penyakit dadah. Datang ke pejabat kita, tuan-tuan. Datang ke pejabat kita dan kita bantu. Alhamdulillah, inilah yang kita naklah. Inilah hasrat kerajaan, datang secara sukarela. Jadi lagi tak baik. ada ni tuan tak ada rekod yang disimpan sekiranya mereka positif dadah, tak ada rekod yang disimpan yang boleh menjejaskan pelajaran mereka ataupun pekerjaan mereka, tak ada. Ianya hanya spesifik untuk rawatan sahaja. Kalau sukarela tu memang tak ada rekod lah sebenarnya. Jadi kita contohnya lah untuk mula saudara Ghazali dan saudara Alif, kalau remaja kan di institusi kita dapati dia ada positif kan. Tapi kalau kita lihat usia dia tu baru umur 20-an. Kalau dari segi sektor pekerjaan, pencen ni 55 ataupun 60 tahun. Bayangkan berapa banyak masa dia terbuang disebabkan terjebak ataupun diambil tindakan perundangan. Di sinilah ADK ada pendekatan secara sukarela yang mana dia hadir tanpa melalui perundangan, insya-Allah kita akan bantu dia dan malah kita akan bagi intervensi. Dan pihak ADK memang terbukalah, kita akan bekerjasama dengan institusi pendidikan ataupun pihak sekolah, kita buat intervensi. Kita tak menghukum, tapi kita bantu dia. Sebab sebenarnya untuk menjadi penagih ini dia kena 4 peringkat sebenarnya untuk saudara Alif dan Ghazali. Peringkat pertama tu dia ingin mencuba je. Itu yang penting, kedua tu percuma. Dia kasih lah, Dan niat dia baik kan untuk merawat. Dan ketiga tu regular user, tapi dos dia kecil. Dan last kali tu bau addiction. Okey. Mungkin akhir sekali Tuan Iskandar, sebelum kita mengakhiri temu bual kita rancak pagi ini, harapan Tuan Iskandar kepada mereka yang mungkin terjerumus dalam aktiviti ini. Kita faham kadang-kadang bukan salah mereka, tekanan sana sini dan sebagainya kan. Masih ada ruang dan peluang untuk mereka. Pesanan Tuan Iskandar kepada mereka secara ringkas. Okey, terima kasih. Saya bagi pihak ADK, kami mengalu-alukan kerjasama di semua lapisan masyarakat lah. Bagi yang telah terjebak tu, datang cepat-cepat ke pejabat ADK berdekatan untuk dapat rawatan. Bagi yang memerlukan untuk kami menyalurkan maklumat, jemputlah, datang ke pejabat ADK berdekatan. InsyaAllah kita akan buat program bersama-sama bagi memastikan tempat tuan bebas dari pemeriksaan dadah dan boleh mewujudkan keharmonian dan kesejahteraan dalam tempat kediaman masing-masing. InsyaAllah tiada yang mustahil yang kita akan boleh capai jika kita bekerja sebagai satu pasukan dan menjalankan urusan pencegahan pemeriksaan dadah ini secara bersama. InsyaAllah. Ya, betul. InsyaAllah, dan segala usaha yang murni sama ada daripada AADK sekalipun dan juga masyarakat, lapisan masyarakat di seluruh Malaysia yang pastinya akan membawa satu keputusan yang mungkin boleh menjadi membanggakan Malaysia, iaitu Malaysia tanpa dadah pada masa yang akan bebas dadah pada masa yang akan datang. Dan terima kasih kepada Tuan Iskandar bin Turki, pengarah agensi Anti-Dadah Kebangsaan Negeri Sarawak, terima kasih. sudi bersama kita pada pagi ini, rancak perbincangannya, hebat orangnya, dan insya-Allah segala usaha murni akan terus dipermudahkan dan kita pasti menang untuk melawan kancah dadah ini. Dan terus berterusan merosakkan masyarakat terutamanya di Malaysia. Terima kasih Tuan Iskandar. Terima kasih, stay safe. Terima kasih. Kelak jumpa lagi, kita makan mi kario. InsyaAllah. Macam Mall, banyak kedai di sini. Okey, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada pengarah agensi Anti-Dadah Kebangsaan Sarawak, Tuan Iskandar bin Turki. Selepas ini Walif, jangan ke mana-mana, kami akan bawakan berita dan tumpuan utama yang perlu menjadi fokus anda untuk diceritakan dengan kawan, keluarga, rakan sepejabat dan sebagainya. Blok ketiga selepas ini, Sejahtera Asia.
Nak raikan juga rakan-rakan kita yang telah menghantar komen di ruangan FB Live menerusi Facebook Sejahtera Asia dan Facebook TVS. Kata Nur Ashikin, kami bencik dadah katanya. Daripada Eric Chai, TGIF, good morning TVS dan Sarawak. Good morning to you too. Juga daripada Alia Mona, katanya boleh si cari pushernya. Nya si suka dadah. Jika pusher masih berleluasa, masih juga perkara macam tu, kita perlukan kerjasama daripada AADK dan PDRM. Dan ingat bahawa sekarang ini senang sebenarnya. Banyak platform yang telah digunakan untuk memberi kesedaran kepada halayak mengenai bahayanya dadah ini. Seperti yang dikatakan oleh Tuan Iskandar tadi, ada YouTube, AADK TV kan? Betul, Dan TV. pastinya anda boleh rujuk di sana untuk keterangan dan maklumat yang lebih lanjut, kerana blog ini kita akan bawakan kepada anda tumpuan yang perlu menjadi fokus utama. Pertama, menurut Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Wan Alif, Sarawak mungkin jadi negeri pertama laksana dos penggalak atau booster dose bagi vaksin COVID-19, dan itu adalah antara 4 strategi yang digariskan KKM bagi mengurangkan kes COVID-19 di Sarawak yang mencatatkan peningkatan sejak beberapa hari yang lalu. Mungkin boleh saya nak bawakan sekali lagi lah Wan Alif. Apa perbezaan antara dos ketiga dengan dos penggalak ini? Dos ketiga adalah untuk individu yang telah terima 2 dos lengkap tetapi masih tiada antibodi atau imuniti dalam badan. Manakala dos penggalak yang bakal diberikan ini, insya-Allah sekiranya kita menjadi negeri pertama, adalah dos yang diperlukan untuk individu yang sudah ada imuniti tapi tak cukup kuat, dan merupakan fenomena biasa sebenarnya apabila antibodi berkurangan. Sebab itu dos ini diperlukan bagi meningkatkan lagi jumlah antibodi, bagi pola kita bulletproof lagi lah kata orang dengan virus COVID-19. Tak betul Cik Wan Alif? Betul itu. Dan yang pastinya apapun perancangan daripada Kementerian Kesihatan dan juga Plan Majlis Keselamatan Negara, ianya adalah membantu kita sebenarnya, terutamanya dalam mereka yang masih lagi kurang mendapat kepentingan ataupun mendapat info betapa pentingnya vaksin ini sebenarnya. Walaupun kita kata orang digelar sebagai, ada yang menggelarkan dirinya sebagai aktif vaksin, tetapi benda yang harus diketepikan dan harus memikirkan kepentingan diri sendiri, keluarga dan juga masyarakat orang sekeliling kita. Jadi vaksinlah, walaupun kita dah ada vaksin booster dan sebagainya, dan ingat vaksin bukan menyebabkan kita kebal, tetapi ianya menjadikan kita lebih berdaya tahan untuk memastikan kita tidak menyebarkan kepada orang lain dan juga kita dijangkiti oleh COVID-19. Dan berita baiknya sekiranya kita ada vaksin ni, dan pastinya kita boleh rentas negeri lah. Syaratnya adalah sekiranya 90% populasi dewasa di Malaysia lengkap 2 dos vaksinasi. Jadi pastinya ramai yang rindu untuk balik kampung dan sebagainya kan. Jadi kena ambillah vaksin dan sokong kerajaan lah melalui usaha ini. Sebab perincian yang kedua, kami nak bawakan juga mengenai pemberian dos vaksin untuk kanak-kanak bawah 12 tahun. Kerana menurut Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Seri Dr. Adham Baba, ada perbezaan dari segi pemberian dos vaksinasi membabitkan kanak-kanak berumur di bawah 12 tahun. Walau bagaimanapun, menurutnya tidak ada perbezaan dari segi pemberian dos vaksin yang berumur 12 hingga 17 tahun lah. Maksudnya mungkin vaksin yang diberikan kepada kanak-kanak berumur di bawah 12 tahun berbeza, tetapi untuk julat umur antara 12 hingga 17 tahun tak ada perbezaan. Kerana setakat ini insya-Allah satu orang kata perkembangan yang baik, syukur, kerana 15% kanak-kanak yang berumur 12 hingga 17 tahun telah pun mendapat suntikan vaksinasi untuk dos pertama. Maksudnya selain populasi dewasa, populasi remaja dan kanak-kanak juga tidak dipinggirkan kan. Betul, dan semuanya mendapat hak dan juga keperluan vaksin ini. Walaupun kita lihat keperluan vaksin ini menjadi satu perkara yang wajib di seluruh Malaysia, di seluruh dunia, bukan sahaja di Malaysia, tetapi ia sangat-sangat membantu kita dalam kita beralih kepada fasa pandemik kepada fasa endemik pada masa yang akan datang. Seterusnya Wan Alif. Dan saya ingin nak kongsikan jugalah kegembiraan warga Kementerian Pertahanan MINDEF di Sarawak menerima dos pertama vaksin COVID-19. Sidak barisan harapan tu jangan dilupa juga, Gas. Betul. Sebab sidak tu juga perlu kita utamakan, sebab sidaklah yang kata orang mendahulukan apa saja atau bergadai nyawa untuk kita. Dan saya kira Wan Alif, kita ada dos penggalak ke nak, sidak ialah dolok patut kita beri nak. Ya, dan semalam iaitu seramai 1,200 anak kepada anggota Tentera Darat Malaysia TDM dan kaki tangan awam Kementerian Pertahanan yang bertugas di One Division Infantry dijangka melengkapi vaksin COVID-19 sekurang-kurangnya pada 14 Oktober nanti. Jadi golongan umur yang akan divaksin iaitu 12 hingga 17 tahun
yang akan menerima dos pertama di 4 lokasi pemberian vaksin di seluruh Sarawak pada hari semalam dan juga hari ini. Jadi apa-apa pun yang dilakukan semoga ianya dipermudahkan dan proses itu dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai serta anggota Kor Kesihatan Diraja dan kaki tangan Perubatan Awam Kementerian Pertahanan Malaysia. Alhamdulillah dipermudahkan, guys. Alhamdulillah. Dan seterusnya pastinya kami bawakan dan tak lupakan juga untuk pastikan anda sentiasa updated lah dengan perkembangan terkini COVID-19. Kita mulakan di seluruh Malaysia dahulu. Ya, di Malaysia situasi terkini COVID-19 setakat semalam iaitu 23 September 2021 sebanyak 16,650 kes sembuh. Alhamdulillah direkodkan dan ini menjadikan jumlah kumulatif iaitu 1,933,716 dan semalam juga merekodkan kes baru jangkitan akibat COVID-19 ini iaitu 13,754 dan ia menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 2,156,678 kes. Dan duka cita juga disemaklumkan semalam iaitu 648 kes kematian dicatatkan di seluruh Malaysia. Salam takziah daripada kami di Sejahtera Asia. Dan semalam juga daripada kes jangkitan itu iaitu sebahagian besar daripada kes yang dicatatkan ianya berkait rapat dengan gejala bagi kategori 1 iaitu kategori 1 dan juga kategori 2 iaitu tidak bergejala dan bergejala ringan. Manakala selebihnya 1.7% daripada kategori gejala 4 kategori 4 dan juga 5. Ya, dan semalam juga kita nak bawa perkembangan vaksinasi imunisasi Malaysia iaitu lebih 321,000 divaksin semalam dan hampir lebih daripada 18,000 juta. 18,000 juta, 18 juta sudah yang telah pun divaksin. 1,000 juta pula. Apa kata orang? Habis saru lagi. Lebih 18 juta, guys. Dah terima vaksin penuh. Alhamdulillah lah. Dan kita harap guys, benda ini menjadi satu apa kata orang pembangkit semangat kita. Kita nak tukar kepada endemik sekalipun. Mesti tak sabar nak rentas negeri ni kan? Tak sabar nak fly ni. Dari Sarawak ke KL. Untuk di Sarawak macam mana pula, guys? Okay. Dia baling kat saya. Yeah. Untuk di Sarawak, baik semalam Sarawak terus merekodkan trend penurunan, Wan Alif. 1,766 kes harian COVID-19 yang dicatatkan, yang mana di antara jumlah ini hanya kurang daripada 1.85% sahaja yang daripada kategori 3 hingga 5, kerana 99.15% adalah datangnya daripada kategori 1 dan kategori 2. Dan ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak setakat ini adalah 190,609 kes. Kalau anda boleh lihat di skrin, Kuching masih menjadi daerah pertama yang mencatatkan kes harian tertinggi iaitu 399 kes, Sibu 247, Bintulu 217, Miri 191, Bauk 112, Tatau pula dan selebihnya daerah-daerah tersebut mencatatkan angka kes kurang daripada 100 kes. Namun pada masa yang sama ingat walaupun trend menunjukkan penurunan dalam bilangan kes COVID-19 ini, jangan kita alpa dan leka lah dengan SOP. Ingat, semakin banyak kelonggaran dibuka, semakin besar tanggungjawab kita untuk jaga diri, kesihatan diri, keselamatan keluarga pastinya. Dan pastinya selepas ini, kita akan bersama dengan siapa? Kita akan bersama dengan Cikgu Azila. Aura ilmu genius dia telah pun sampai di studio. Dan kita rehat sebentar, adik-adik. Standby. Kembali selepas ini, tetap bersama kami di Sejahtera Asia. Jangan ke mana-mana. Putri Santuba sejinjang kisah lama zaman mensia maya
sejinjang penjaga gunung negeri Sarawak. Manusia ada dapat dilawan, anak dan dewa turut kayangan. Satu bong puteri bertenun kain malam. Sejinjang puteri menumbuk padi siang. Satu harinya dua kelahi beranok-anok si henti-henti. Seorang memadah diri bagus agi, seorang singal walau sampai ke mati. Satu bong puteri bertenun kain malam. Sejinjang puteri menumbuk padi siang. Udah lejuknya dua kelahi, lalu bertukuknya dua puteri. Sejenjang mengayun alok ke pipi, tepisan tubong sampai gitu hari. Tapisan tubong membalas jua, lalu ditikam batang belida sampai terkena sejinjang kepala, lalu berterabur jadi pulau gerak. Kisah satu bong, kisah sejinjang, asal berkawan jadi musuhan. Kini tu tinggal jadi kenangan, bagai ingatan sepanjang zaman. Putri satu bong, putri sejinjang, putri satu bong, putri sejinjang, putri satu bong, putri sejinjang, putri satu bong, putri sejinjang. Okey, terima kasih kepada anda yang masih lagi apa kata orang sik lari, sik berganjak daripada kami di Sejahtera Asia. Terima kasih daripada kami di mana saja anda berada. Pastikan anda sihat-sihat belaka dan juga dipermudahkan segala urusan. Okey, untuk segmen akhirnya kita bersama dengan Cikgu Azila. Assalamualaikum Cikgu. Apa khabar, sihat, Waalaikumsalam. Sihat, alhamdulillah. Cikgu. Sama lah kita warna biru. Oh, semuanya Ya. warna biru itu. Hari biru sedunia kah? Oh, Cikgu. Oh, okey. Okey, Cikgu. Okey. Okey, Cikgu. Mulakan, Cikgu. Apa Okey. sesi pembelajaran So, kita, Cikgu? yang kita nak belajar pada hari ini, benda yang biasa-biasa sahaja, Ya. yang senang-senang. Senang saja. Ya, Wan Ali Alu madah cikgu setiap hari, ya madah senang. Okey. Oh. Tapi hari ini betul-betul lah. Betul-betul memang sangat senang. Senang? Senang. Sebab kita cuma nak belajar darab sahaja. Hari tu kita dah belajar yang algebra. Dia ada canggih sikit lah. Lepas tu kita ada belajar kuasa 2. Kuasa 2 tu nama je kuasa 2. Tapi sebenarnya darab je. Ya. Contohnya 25... Kuasa 2 artinya 25 darab 25. Hari ini saya nak beritahu kepada adik-adik pelajar di rumah sana, kadang-kadang dalam kelas saya mereka tanya, macam mana cikgu kira cepat sangat? Dia kata, okey, ini cara benda itu apa macam ni berpusing-pusing dalam otak saya ni. Macam mana? Macam dia works, dia bekerja dalam otak. Contoh 14 darab dengan kita darab dengan 6 dululah. Okey. Ini adalah bentuk lazim yang
sebenarnya lain daripada apa yang kita biasa buat. Yes. Selalu adik-adik memang dah tahu jugalah. Cuma saya nak bagi tahu, ini cara yang works dalam brain saya ni ketika saya tengok number and then saya terus dapat jawapan. Okey Macam mana instead of buat yang biasa, which is 6 darab 4, 24 naik atas 6, 1 jadi macam gini, cara saya akan buat ini dulu. Okey. 6 dengan 1 terlebih dahulu. Yes. 1 ini bukan 6 darab 1 6 darab dengan ini kan di tempat puluh. Okey. So dia adalah 6 darab 10. Berapa 6 darab 10? 60. Okey. 60. Okey. 6 darab 10 adalah 60. Seterusnya, saya akan buat yang ini. 6 darab 4. Ini bukan 40 lah, 4 sahaja. So 6 darab 4 dia akan jadi 24. Chill, pandai. Dan tambah. Terus tambahkan dapatlah 84. Kacang. Namna Cikgu Madah. Mudah itu. Senang Cikgu. Senang Cikgu. Hinduknya senang. Okay. So, Cikgu. dia cara yang biasa yang kita gunakan adalah macam inilah. Kan? Ini darab ini 24, 2 naik atas. Dapat 84. Sama sahaja. Cuma hari ini, apa yang nak saya bawakan adalah teknik lain. Teknik so, dalam lain, matematik ini, dia ada 1001 cara, banyak cara. So saya nak beritahu kepada adik-adik ada banyak cara. Salah satunya selain daripada cara biasa, ini juga cara yang boleh kita gunakan. Bagi saya sendirilah pendapat saya, kalau saya lah, ini di atas kertas lebih cepat. Ya. Ini kalau kita nak congak, kalau saya lah dalam otak ini senang lagi nak tengok yang ni. Sebabnya apa? Nyesik bertimpak gila. Macam gini nak naik 1 2 di atas. So kita akan confuse dalam ni. So, ini yang saya akan bawakan selalulah kepada pelajar-pelajar saya. Okey, next pula kita cuba soalan lain. Jadi isinya kita nangga. Ini tahu Cikgu Azila Madah beri ajaran yang betul nak. Okey, kita cek dahulu soalan seterusnya. Cuba 24 darab dengan 6. Okey. Mula-mula saya akan darabkan dahulu 6 dengan 2 ini, tapi bukan 2 sebarang 2. 2 untuk 20. 20 sebabnya di depan ni. Ni kan di tempat puluh. So 6 darab dengan 20 dia akan jadi 120. Okey, seterusnya 6 darab dengan 4. Apabila 6 darab dengan 4 kita akan dapat berapa tadi? 24. Okey. So tambahkan sahaja. Cikgu, Ya mudahnya. Allah, senang. Senang je ya. Siapa Madah? Siapa Madah susah. Budak kelas sebelah ada kata susah tak? Memang budak kelas sekolah memang cakap susah. Dan kita rehat sebentar. Kembali selepas ini dalam Sejahtera Asia. Okey. Dan hari ini kita masih bersama Cikgu Azila. Walaupun untuk blok yang terakhir ni, Cikgu Azila tetap bersemangat nak bagi ilmu matematik. Cikgu Azila, teruskan Cikgu. Okey, kita teruskan lagi dengan bentuk lazim yang kita dah perkenalkan tadi. Ingat Cikgu. apa Ya, yang Cikgu. saya ajarkan ini bukanlah saya nak kata tak perlu guna bentuk lazim yang lama, guna yang baru, bukan. Betul, Cikgu. Saya nak beritahu ada cara lain. Hashtag nyari Tok Madah Hajat. Betul, Madah Hajat. Kita just nak beritahu saja. Okey, now contoh kita beri contoh lagi. Dah start dah? 46 darab 3 dah start tahu. Okey, 46 darab dengan 3. Okey. Tu kawan lo. Okey. 3 darab dengan 4. Bukan 4 sebarang 4 ini 40. 3 darab dengan 40 berapa? 3 darab 4 berapa? 12. 12 Cikgu. 12. So, kalau 40, 120 lah kita dapat. Betul. Okey. Seterusnya, kalau 3 darab dengan 6, kita akan dapat 18. So, tambahkan saja. Terus senang. dapat jawapannya. Pemadam tu mengganggu Cikgu. Alih Cikgu. Nang si suka nanya nang pemadam. Tak mana bawah boleh. Ajab yang saya lihat pemadam. Okey. Okey, Cikgu. Nak saya Teruskan, tunjukkan lagi. Ya. Kita bagi nombor dia besar sikit dah. Sikit je besar ya. 73 lah. Okey. Tapi yang ini saya darab dengan nombor kecil saja iaitu 3. 3. Okey. 73 darab dengan 3 macam 210. biasa. Ai relax Ya, Allah. Dah ada jawapan. Kacang ah. 3 dah 210. Cikgu. Okeylah 210. 3 darab dengan 70 dapatlah 210. 210. Okey. 3 darab 3
3 12. 3 darab 3, 9. Oh, dok bagi atas 9 12. Okey, 9. 3 darab 3 ini jadi 9. Tok, apa 9. nak tambah? Oh. Ni lagi salah. Nya salah. Okey, kalau begitu, 73 dengan dapatlah tambah 9, 1, 2. Cikgu. Iya, itu macam. Cikgu dah makan kah? Udah, kena Udah. nak makan tu. Nak makan. Oh. So, 219. Cara ini, seperti yang saya beritahu kepada adik-adik, bukanlah saya nak kata tukar cara kita buat bentuk lazim. Tak, saya just nak beritahu ada cara lain. Kalau saya sendiri, Ada? saya guna cara ini. Cikgu. Ya. Saya guna cara ini. Okey, jom. Agak Cepat dah lagi masak cikgu. dah? Lapar Berapa? ni cikgu. Lapar dah? Ya. Dah nak rehat dah. Loceng belum bunyi. Relax Loceng belum bunyi. Okey. Saya bagikan satu lagi soalan. Apa soalan belum tengok nak sikit ni. 36. Cuba kita balik dengan 36 lah. 36 baliklah, senang. Kali ini kita nak darab 36 ini dengan 5 pula. 50. 5 Bukan 50. 5 bukan 50. 5 aja. Okey. 5 aja. Ini dengan ini 5 dengan 3 didarab menjadi 15. 15. Kalau dengan 30 sebenarnya jadi 150 lah. Okey. Seterusnya ini dengan ini 5 dengan 6 jadilah 30. 30. Kan jadi senang kan? Jadi senang kan? Betul? Terus Meransak dapat dah saya, cikgu. Meransak nangga matematik, nangga nombor banyak kila. Ini dia. Macam mana adik-adik? Boleh komen sikit tak? Okey, Haziq. Wah, Haziq dah beri jawapan, Tek. Isma Hazmi pun ada beri jawapan. Oh, Nur Sakinah cakap senang. Dia cakap Panjang, macam tu. senang. Senang. Ya? Dan semua dah bagi jawapan yang betul. Memang betul. Dan cikgu, untuk yang terakhirnya cikgu, satu soalan lagi. Satu lagi. Okey, sipu hati ya. Mau sikit lagi ya. Saya Okey, sipu lepas hati. ni kita rehat, kita makan. Kita makan ni, lapar. Okey, kita beri Ya. nombor yang besar sedikit, iaitu 82. Saya bagi nombor apa biasa? Kita bagi 4 lah, darab dengan 4. Okey, hati-hati Oi. Ada nombor 8 Nombor 8. Student selalu tak suka sangat. Kalau ada sifir 7, kalau ada sifir 8, sifir apa? Sifir 6, dia tak 6, suka sangat. ya. Okey, kalau begini, 8 darab 4. Aduh, berapa dah 8 darab 4? So, keluar jari semua apa semua. Itu terjadi kalau tidak apa sifir. Jadi apalah sifir. 8 darab dengan 4. Apa tu tengok? 32. 32 cikgu. 320. Cepat habis cikgu. Okey, 2 dengan 4 ini jadilah 8. Tambah saja. Kan nampak mula-mula macam susah. Tapi bila sudah dijawab, Ianya jadi menjadi senang. Lagi-lagi kalau kita dah gembira tu, bila dah sampai ke sini kan, cuma bertambah je. Cuma tambah saja, mudah dan senang saja. 3, 2, 8. Aliyah Rugaya Haziq kan? Haziq. Dah Betul, kenal lah. Haziq memang dah expert dah jawapan. Okey, itulah tadi apa yang cikgu ajarkan hari ini. Walaupun kita ada 2 minit, kita bagilah cikgu peluang 2 minit lagi lah untuk 2 satu jam? soalan ni. Berapa tak? 2 minit. Oh, 2 minit. Okey. Saya ingat ada Cepat, 2 jam cikgu, lagi. cepat, cikgu. Okey. Ya. Saya nak lagi ni. Okey, kita bagi nombor besar lagi. 93. Makin jadinya 93. Tapi kita darabkan dengan nombor yang kecil je lah. Kita nak praktis dahulu. Kita tak perlu dengan nombor besar-besar dahulu. Atas ni je saya bagi besar, tapi bawah ni nombor kecil saja. Ya. 3 darab 9. 27 nak? 27. Kalau dia 10, so dia jadi 270. 270. 3 sangatlah senang, sangatlah mudah. habis. Ya Allah. 9. Tambah je lah. Senang tak? So, saya akan buat yang ini. Kalau saya jumpa 93 darab 3, boleh terus fikir dekat sini macam mana benda ni. Itu sampai jawapan. Yang ada bunyi lah. Baru dapat jawapannya. Okey, boleh? Boleh cikgu. Boleh. Mudah dan senang cikgu. Itulah yang cikgu kongsikan pada hari ini. Cikgu Azila. So ilmu matematik hari ini semoga didedahkan atau dikongsikan bersama dengan rakan-rakan di luar sana agar si Datuk Syed dah ketinggalan lah. Jadi itu saja daripada Sejahtera Asia. Sebelum berakhir seperti biasa ada pantun khas untuk semua. Letam-letum meriam astana. Tanda berami raja mau datang. Penonton semua ibarat sekuntum bunga. Mau dipetik, tangan si datang. Okey, daripada kami Wan Alif dan juga Cikgu Azila. daripada Inspirasi, kami cetuskan inovasi. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye-bye.